Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, semua yang dikasihi, syukur kita dapat jumpa lagi walaupun dengan cara maya aja kita jumpa, tetapi Allah Ta'ala telah menakdirkan kebaikan kita dan untuk kita sambung kitab yang kita pelajari di surau kita sebelum PKP lalu, dan kita sambung pada pengajian kitab Ayyuhal Walad pada nasihat ke-13. Kalau ikut catatan sini, nasihat ke-13 perkara keempat, buka surat 42. InsyaAllah kita sama-sama tengok 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik. Orang salik ni orang yang menjalani jalan akhirat yang kita dah cerita dulu di surau. Dan perkara keempat dikatakan orang itu hendaklah mempelajari ilmu syariah. Ilmu syariah untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Ta'ala, dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. Jadi orang empat watak, 4 sifat orang yang berjalan menuju dalam perjalanan ke akhirat ni. Pertama yang kita dah baca dulu, dia mestilah memiliki itikad yang betul, keyakinan, akidah yang betul. Itu yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jemaah. Nombor 2, hendaklah dia bertaubat. Nombor 3, dia meminta halal daripada semua musuhnya. Dan yang keempat, dia mempelajari ilmu syariah. Jadi tak boleh lari daripada orang yang menjalani jalan akhirat ni. Dia mesti belajar agama, dia masuk kelas belajar agama. Kenapa? Sebab dia dengan mempelajari ilmu inilah dia dapat tahu tentang kaedah untuk dia ibadah pada Allah, dapat tahu macam mana mempelajari perkara-perkara yang wajib. Itulah dinamakan pada dia akan ilmu fardu ain. Ini yang kebanyakannya di akhir zaman ni manusia dia tak berapa ambil berat dan dia tak berapa ambil kisah tentang ilmu fardu ain ni. Apa yang berlaku ialah gairah beramal, tapi dia tidak gairah untuk menuntut ilmu. Jadi ini yang kena kita perbetulkan. Sebab ini dalam kitab ni Imam Ghazali kata orang yang menuju akhirat ni dia mesti duduk mempelajari, duduk belajar, bukan hanya dengar-dengar. Maknanya belajar ini dengan rupa dan kaedah yang sungguh-sungguh. Yang kita pernah cakap dulu, Imam Syafi'i dia ada sebut la tanal ilmi illa fi sittah. Tidak terhasil akan ilmu kecuali engkau menjalani akan 6 perkara. Ini yang menunjukkan macam mana orang itu dikatakan menuntut ilmu, apa benda yang menyebabkan ilmu itu terhasil pada dia. Pertama dia katakan zakain, cerdik. Nombor 1, cerdik. Dia mesti ada akal yang baik lah untuk dia dapat memahami ilmu. Nombor 2 dikatakan tamak. Tamak pada ilmu ni maksudnya dia belajar banyak kali, atau dia belajar dengan ramai guru, atau dia belajar kerap dia belajar, bukan hanya duduk kelas sebulan sekali. Kalau sebulan sekali memang kita kemungkinan besar kita dapat. Hanya ilmu itu hanya dasar-dasar kita dengar gitu saja, tapi tak dapat, dia tak masuk lagi dalam dada. Sebab dia ilmu ni dia pakai masa yang lama untuk kita faham, dan hendaklah kita belajar cara berulang-ulang. Itu dikatakan perlulah kau tamak pada ilmu. Nombor 3, mestilah dalam belajar itu dikatakan mestilah ada guru yang membimbing. Maknanya kena berguru, kena cari kitab, buka kitab, duduk cari istiqamah. InsyaAllah lama kelamaan nanti akan terhasillah bibit-bibit ilmu, dan dia akan berbunga dalam hati kita, dan dia akan berbuah. Buahnya hasilnya nampaklah pada ibadah kita, dan nampaklah pada cara ibadah kita yang betul, dan lebih-lebih jelas lagi nampak berbunga dia pada akhlak yang baik. Jadi nombor 1 tadi dikatakan hendaklah engkau, Imam Syafi'i kata hendaklah engkau zakain, cerdik. Lepas tu tamaklah pada ilmu. Lepas tu mestilah ada guru, ada guru, hubungannya baik dengan guru. Nombor 3 mestilah ada, nombor 4 mestilah ada belanja.
Kalau perlu beli kitab, kalau perlu pergi tempat lain, keluar minyak kereta ke apa, pergilah. Kalau perlu luangkan masa, pergilah. Kalau perlu ambil cuti untuk duduk dalam daurah, pergilah. Kenapa? Dia memang memerlukan belanja. Itu nombor 4. Nombor 5, dikatakan mestilah ada ijtihadin, mesti ada kesungguhan. Jadi orang yang hendak mendapat ilmu ni, dia tidak boleh lari daripada satu benda yang nama dia hendaklah disungguh-sungguh. Kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Imam Syafi'i sebut dia tak terhasil. Ramai yang banyak yang berlaku di surau, di masjid, kebanyakan mereka yang hadir kuliah-kuliah maghrib ni, ramai yang hadir kadang-kadang, tapi dia kurang pada syarat yang kelima itu, nama dia kesungguhan. Kesungguhan tak ada. Ramai yang datang tanpa kitab. Kadang kelas tu dah bertahun-tahun tapi hanya 2-3 orang je yang bawa kitab. Ramai yang datang tanpa mencatat apa jua yang guru tulis kadang-kadang di papan putih. Ramai yang tidak memperlihatkan kesungguhan. Inilah satu perkara yang amat menyedihkan. Kenapa? Bila di bawah guru kita tak sungguh-sungguh. Bila ada peluang kita tak sungguh-sungguh. Moga-moga Allah lindung kita daripada sikap itu. Kenapa tak sungguh-sungguh? Selalunya kita tak rasa ilmu tu penting. Kita tak rasa benda ni penting. Kita rasa hanya macam sampingan untuk tunggu maghrib dan isyak. Ini satu benda yang amat menyedihkan lah. Sebab itulah mestilah ada datang rasa sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk kita duduk dalam ilmu dan mendapat ilmu itu dengan merasakan pentingnya dia tahu, supaya ilmu ni dapat bimbing dia pada amal ibadat. Okey, nombor 6, dia katakan tuluz zaman. Tuluz zaman ni Imam Syafi'i sebut masa yang lama, mengambil masa yang lama. Lepas tu kalau kita belajar sekali tu kita tak faham, itu adalah perkara biasa. Jadi jangan kita panik, jangan kita bimbang, kita belajar lagi. Mungkin kita belajar 2-3 kitab, insya-Allah benda ni taklah susah yang kita jangka dan tak mudah juga seperti mana kita fikir. Jadi dia memerlukan tumpuan, memerlukan perhatian. Betul, kalau kita belajar agama ni pada usia yang agak tua dan pencen baru nak mula, sebenarnya payah sikit lah. Bukan tak dapat, payah sikit dapat. Mungkin waktu tu keadaan fizikal pun dah tak berapa kuat, dah mula sakit-sakit. Jadi akal pun dah lemah. Jadi untuk dapat ilmu ni dengan agak sempurna, agak payah dan susah lah. Lepas tu jangan tunggu waktu tu. Jangan tunggu waktu tu. Waktu kita sihat, kita pergilah, luangkan masa, kita pergi tuntut ilmu. Okey, itu 6 perkara tadi. Itu 6 perkara tadi. Jadi perkara kedua, perkara pertama dia katakan ilmu tu terhasil dengan 6 perkara tadi. Dan Imam Ghazali juga ada sebut, hendaklah engkau mengutamakan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni 3 lah. Satu dikatakan yang pertama, yang ilmu yang paling penting sebenarnya ilmu tauhid. Ramai yang tak gairah nak belajar tauhid, ramai yang gairah nak belajar fiqh, tapi tauhid dia tak faham dan dia tak ada usaha nak mengaji. Tauhid ni dikatakan ilmu untuk kita mengesahkan Allah, mengenal Allah, ilmu akidah yang kita nak belajar. Dalam silibus ni dia memberitahu dan menerangkan nak mengenal Allah, sedang kerana apa? Hukum mengenal Allah tu wajib. Hukum mengenal Allah tu wajib. Jadi ulama-ulama tauhid telah menyediakan model dan silibus untuk kita mengenal Allah. Macam mana cara? Itulah kita duduk dalam satu silibus tu, nama dia ilmu tauhid. Dalam tu dia akan ajar kita tentang kalau beriman pada Allah ni, dia ajar tentang sifat 20, dia ajar tentang pembahagian agama, iman, apa beza iman dengan Islam, apa dia katakan ihsan. Semua tu dalam ilmu tauhid. Lepas tu kita akan belajar cabang-cabang iman, apa perkara yang membatalkan syahadah, tu nama dia ridah atau murtad. Itu semua tu dalam ilmu tauhid. Kita belajar sifat 20 wajib, yang sifat 20 sifat yang wajib pada Allah. Lepas tu 20 yang mustahil, 1 yang harus. Lepas tu ada kita belajar sifat-sifat Nabi, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Lepas tu dia ajarkan asas-asas pada hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Itu semua ni untuk memudahkan kita dalam mengenal Allah. Jadi termasuklah perkara-perkara lain, bab beriman pada kitab, bab beriman pada rasul, bab beriman pada qada dan qadar, bab beriman pada hari akhirat.
Dia menceritakan apa benda yang kita kena yakinkan, apa benda yang kita kena fahamkan dan sungguh-sungguh putuskanlah hati, inilah keyakinan kita. Semua itu adalah berlandaskan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti yang Imam Ghazali kata, perkara pertama tadi, orang yang nak menjalani jalan akhirat, dia katakan orang-orang yang salik, hendaklah dia berada dalam itikad yang benar. Itulah dikatakan itikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah penting ilmu tauhid ni. Sebab tu kita kena pastikan kita duduk dalam kelas tauhid. Kita kena duduk surau buat ilmu kelas tauhid, kita kena duduk. Kita kena beli kitab. Kalau boleh kita kena istiqamah. Kalau boleh kena kerap. Jangan belajar tauhid sebulan sekali. Sebulan sekali bila nak habis silibus tauhid. Belajarlah sebulan berapa kali yang kita boleh buat, kita buatlah. Kat surau-surau mesti utamakan 3 ilmu ni lah. 1 tauhid, 1 fiqh, 1 tasawuf. Dia kena utamakan 3 ilmu ni. Yang kemudian tu kemudian. Ini dikatakan ilmu fardu ain. Kalau kita tidak lepas ilmu fardu ain, hukum dia ilmu fardu ain ni wajib. Kalau kita tak belajar, maka hukum dia adalah berdosa. Dosa ini yang dulu ulama kata dosa hari-hari. Hari ni tak belajar, hari ni berdosa. Besok tak belajar, besok berdosa. Lusa tak belajar, lusa berdosa. Lepas tu pastikan bila kita ditanya, kita belajar dengan siapa fiqh, belajar dengan siapa tauhid, belajar dengan siapa tasawuf, kita ada nama guru yang kita boleh sebut, ada kitab yang kita ikut. Kalau kita tak ada, kita kena bertindak segera. Kenapa? Itu dikatakan fardu ain tu. Bila fardu ain ni kita tak lepas, maka berdosalah kita. Dikatakan tidak menjalankan benda-benda yang wajib atas diri. Apa itu? Itulah dikatakan menuntut ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang fardu ain. Okey. Yang nombor 2, ilmu fardu ain ni ulama sebut dinamakan ilmu fiqh. Fiqh ni dia terbagi kepada 4 perkara yang kita biasa sebut ni. Pertama, dia akan menerangkan bab ibadah. Ibadah ni salah satu daripada 4 cabang. Fiqh ni dia terdiri daripada 4. Salah satu cabang ni dinamakan ibadah. Ibadah ni daripada bab yang paling asas, itulah dikatakan bersuci, taharah. Taharah ni termasuklah bab air, bab najis, bab wudu, bab mandi, bab haid, bab nifas, semua itu dalam bab taharah. Bersugi, tayamum, itu dah sebab itu taharah. Taharah ni maknanya bersuci. Lepas bersuci nanti kita akan masuk dalam bab selalunya. Lepas tu dia masuk bab solat. Lepas solat nanti dah habis solat, panjang cerita solat, dia belajar syarat sah, syarat wajib. Lepas tu dia belajar rukun. Lepas tu mendetailkan pada rukun, macam mana rukun ini betul dibuat dengan betul. Terlampau banyak yang perlu dipelajari. Lepas tu kalau kita tak belajar, pengalaman kita tengok orang yang tak belajar ni selalunya dia ragu dengan apa dia buat, atau kadang-kadang yang kita paling takut dia buat benda yang salah, menyebabkan amal dia tu tak sah. Itu yang paling membimbangkan. Jadi lepas bab solat ni selalunya dia masuk bab zakat, dia masuk bab puasa, lepas tu dia masuk bab aurat, lepas tu dia masuk bab haji, lepas tu dia masuk bab barang perkara yang halal dimakan dan perkara yang haram dimakan. Jadi itu bab fiqh. Itu bab fiqh. Bab fiqh ni dia ada 4 cabang. Saya kata tadi ada 4 cabang. Cabang pertama tu dia katakan bab ibadah. Lepas tu ada cabang yang kedua daripada bab fiqh ni, nama dia munakahat. Munakahat ini dia banyak cerita hal nikah kahwin lah. Nikah kahwin, dia cerita pasal rujuk, cerai, talak, cerita pasal tunang, cerita pasal semua yang melibatkan hal-hal kahwin lah, perkahwinan. Lepas tu bahagian ketiga dalam bab ibadah ni dia cerita pasal muamalat. Muamalat ni dia termasuklah dalam tu kerana ada bab faraid. Lepas tu ada bab menceritakan tentang jual beli, sewaan, pajakan, perkongsian, macam mana perniagaan dalam Islam ni, dia katakan mudharabah, apa semua dalam tu cerita. Dan nombor 4 daripada bab fiqh ni dia katakan apa? Dia menceritakan tentang jinayah. Tu bab hudud semua dalam tu, takzir dalam tu, kisas dalam tu. Ini semua ni bab jenayah. Jadi 4 bab tadi, ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Inilah 4 ini adalah ceraian daripada perkara yang dinamakan fiqh. Okey, subjek yang ketiga yang melingkuri ilmu fardu ain ini dikatakan ilmu tasawuf. Tasawuf ni
dalam kitab Zadul Muta'lim, dia menterjemahkan tasawuf sebagai jernih. Kenapa? Tasawuf ni adalah belajar tentang kelakuan-kelakuan hati, perkara-perkara hati. Sebab tu bila kita belajar ini, dia ajar kita bagaimana nak membuang sifat-sifat yang terkeji dan bagaimana menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terkeji ni apa yang kita selalu sebut, selalu tahu. Sifat terkeji ni banyak lah. Sombong, tu semua sifat yang terkeji. Kikir pada harta, tu semua tu sifat terkeji. Cinta pada dunia, dia ada 10 perkara yang besar. Lepas tu dia ajar kita macam mana nak hiasi hati dengan sifat yang terpuji. Taubat contohnya, redha contohnya, tawakal contohnya. Macam mana nak hiasi, ada 10 perkara juga. Jadi 10 perkara sifat terkeji, 10 perkara sifat terpuji, itulah yang dikatakan kelakuan-kelakuan hati. Sebab itulah perlu dipelajari, itu dinamakan ilmu itu tasawuf. Dalam bab tasawuf ni, sebelum itu nanti dia akan tunjuk pada kita tentang 7 anggota, apa yang mata boleh buat, apa yang mata tak boleh buat, apa akibatnya, semua-semua. Termasuk juga anggota lain, lidah, tangan, kaki, telinga, perut, kemaluan. Ini semua, kenapa dia cerita benda ni? Sebab apa yang anggota kita buat ini, dia akan beri kesan pada hati. Semua itu dibicarakan dengan detail dalam bab yang dinamakan tasawuf. Kebanyakan surau dan masjid dia menggunakan kitab yang sangat asas dalam tasawuf. Itulah nama dia, kitab apa? Itulah nama dia Penawar Bagi Hati. Banyak masjid surau dia pakai kitab ni. Jadi untuk kita duduk memahami dan mendalami ilmu fardu ain ni, 3 perkara ni perlulah kita ambil perhatian. Tu kalau kita dulu mungkin dah belajar dekat sekolah, tapi belajar kita sangat asas. Hingga kan bila kita perhatikan ibadah kita, contohnya bab fikah, bab solat, kadang kita nampak banyak benda yang kita tak faham lagi sebenarnya. Dan paling bimbangkan, kita tengok apa? Kita tengok kita telah gagal dalam melaksanakan ibadah itu dengan betul. Sebab tu lah, cubalah cari masa dan ruang. Kalau perlu pergi untuk ujung minggu masuk kelas fardu ain, pergilah daftar. Dan mintalah pada Allah supaya Allah berikan kita satu ruang untuk kita istiqamah dalam duduk pada pengajian. Kerana dia yang susah ni bukan untuk hadir, dia yang susah ni untuk istiqamah. Dia yang susah ni bukan untuk hadir, tetapi susah untuk istiqamah. Kerana kalau tidak istiqamah, ilmu ni selalunya dia tak dapat. Dia dapat mencitu-mencitu je lah. Dia masih lagi berlegar di kitab. Semoga Allah Ta'ala beri kita kemudahan dan faham. Kenapa? Sebab syarat itu adalah salah satu syarat untuk orang dikatakan orang-orang menuju jalan yang syalik. Maknanya orang yang nak menuju jalan akhirat ni, dia mesti duduk dalam majlis ilmu. Dia mesti duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu duduk ni maknanya duduk betul-betul, belajar betul-betul dan ikhlaskan niat kita betul-betul hanya nak membentulkan amal dan dengan tujuan yang besar adalah mencari redha Allah. Kalau kita tidak meletakkan niat yang betul, sebenarnya agak payah untuk kita dapat ilmu. Sebab ilmu ni dia hanya masuk, macam ulama selalu kata, guru-guru selalu sebut, dia adalah tempat dia mulia, tempat tinggi. Macam mana air yang tinggi dia jatuh pada hatinya rendah, begitulah juga ilmu dia daripada tempat tinggi dia jatuh kepada hatinya rendah. Sebab tu kena sungguh-sungguh tengok kitab apa guru pakai, beli kitab, bawa kitab, catat sungguh-sungguh apa yang dia pelajari. Tak faham, kita boleh bertanya. Kita kena pasang niat kita sebelum kita datang. Pasang niat yang betul. Aku ni belajar ni, nak dapat ilmu, nak baiki ibadah aku, semata-mata nak mendapat redha Allah. Kalau kita pasang niat yang betul, Allah akan nilaikan setiap langkah itu. Seperti mana Rasulullah kata, orang yang pergi ke satu jalan ke dalam menuntut ilmu, maka Allah akan buka jalan dia untuk masuk ke syurga. Sebab itulah perlu ada niat yang sungguh-sungguh, niat yang betul dalam menuntut ilmu. Sebab tu peranan kawan juga penting. Cari kawan-kawan yang sama-sama nak belajar agama supaya kita dapat sama-sama dengan mereka.
Jangan carikan kawan yang tak berapa minat nak belajar agama. Nanti kita pun sama dengan mereka. Sebab Sayyidina Umar ada sebut, kalau kau nak tahu orang itu baik atau tidak, engkau jangan bawa orang itu kepada aku, engkau bawa teman rapat dia kepada aku. Sebab selalunya manusia ni akan mengikut agama atau cara hidup teman yang rapat dia. Sebab tu penting peranan kawan. Sebab tu boleh kena ada atur. Kalau kat surau kita, macam surau Bandar Puteri Kelang ni, surau Bandar Puteri ni, dia ada jadual. Pasti kita kena tahu kitab apa. Maknanya kalau hari-harinya kita belajarnya, kita follow ustaz ni, kita kena usahakan untuk balik cepat lah. Balik cepat. Cuba kalau boleh sebelum maghrib tu dah ada di rumah untuk kita hadir pada majlis ilmu. Jangan kita datang lewat lagi 10 minit nak isyak baru datang. Maknanya kita dapat sikit sangat. Dan penting yang takut kita tak dapat follow. Tak dapat follow daripada silibus ke silibus. Sebab pada Ain ni dia ada kitab-kitab dia lah. Dia ada kitab-kitab dia. Jadi kitab tu ikutlah daripada kulit depan ke kulit belakang. Cuba minta Allah beri kita waktu untuk kita istiqamah. Sebab kalau tidak nanti kita akan terlepas banyak perkara. Kita akan terlepas banyak perkara. Sebab tu 4 perkara orang yang menuju akhirat ni, yang keempat dia letak syarat apa? Mempelajari ilmu syariah untuk dapat tunaikan segala perintah. Perintah Allah ni dia bentuk dua. Satu perintah disuruh kita buat, satu perintah dilarang kita buat. Kalau kita tak belajar, kita pun tak tahu bagaimana perintah itu yang suruh. Yang suruh ni maknanya wajib. Yang wajib. Sebab agama itu, kalau kita tengok definisi agama dalam kitab Tauhid, contohnya kita buka kitab Misbahul Munir, agama itu adalah perintah. Perintah yang diturunkan oleh Allah, hukum, peraturan yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada para rasul untuk disampaikan, diajarkan kepada kita. Perintah apa? Ada perintah yang berbentuk wajib, ada perintah yang berbentuk sunat, ada perintah yang berbentuk larangan, seperti dikatakan perintah yang berbentuk haram, larang buat, dan juga perintah yang berbentuk makruh. Jadi untuk belajar perintah yang berbentuk wajib ni, macam mana wajib ni nak buat, contohnya solat, contohnya zakat, contohnya haji, dan perintah-perintah mengenal Allah, macam mana nak mengenal Allah, apa benda yang nak ditahu, dikenalkan, apa perkara yang nak diyakini dalam rukun iman, itu nama dia perintah. Jadi untuk mengenal perintah ni, untuk menunaikan segala perintah ni dan juga perintah larangan ni, apa benda ni larangan yang kita kena faham, kita kena jauhi, tak lain tak bukan hendaklah kita duduk dalam mempelajari ilmu syariah. Itu dikatakan ilmu syariah. Belajar. Kenapa? Supaya kita dapat memperbuat perintah itu dengan betul. Adalah sangat malang, adalah sangat menakutkan bagi orang yang akhirnya nanti dia dapati bila Allah Ta'ala bentangkan buku amal dia nanti, dia dapati apa? Dia dapati nanti dia punya amal dia salah, dia punya amal dia silap. Ini sangat menakutkan, ini sangat membimbangkan. Kenapa amal salah, kenapa amal silap? Sebab dia tak belajar bagaimana nak buat perintah. Jadi dia ni bukanlah sebenarnya golongan orang-orang yang menjalani jalan akhirat tanpa disedar. Tanpa disedar. Dia bukan golongan orang-orang yang menjalani jalan akhirat tanpa disedar. Kenapa? Sebab dia tak faham perintah. Kenapa tak faham perintah? Dia tak belajar cara buat perintah. Itu Imam Ghazali kata, apa yang kau buat hendaklah mengikuti peraturan syarak. Dia ada aturan dia. Dia ada aturan dia. Sebab tu dalam kitab sebut amal ni diterima atas dua perkara. Satu, mestilah ikut aturan syarak. Dinamakan ittiba' pada Rasul. Apanya Rasul ajar, macam mana nak solat, macam mana nak buat haji, macam mana nak puasa, bagaimana kaedah dia, apa syarat dia, apa rukun dia, apa perkara membatalkan dia. Itu nama dia kaifiat. Apa syarat wajib dia nak solat, itu nama dia kaifiat.
Jadi kita belajar kaifiat ni kenapa? Sebab kita nak pastikan kita tahu akan perintah. Kita tahu akan perintah. Bagaimana nak menjaga hati supaya tidak merosakkan amal. Bagaimana yang dikatakan sombong. Tu larangan tu, sombong tak boleh sombong. Apa dia katakan riak, sebab orang riak ni amalan tak diterima. Jadi apa makna riak? Jadi itu semua tu ilmu yang perlu dipelajari dengan betul. Ada takrif, ada definisi dia. Kena tahu apa akibatnya supaya kita jangan buat, dan kita tahu apa ubat dia untuk menghilangkan rasa-rasa yang tak baik dalam hati. Contohnya rasa riak, rasa sombong, macam mana cara dia nak buang. Itu semua ulama' dah susun untuk tolong kita dan dimasukkan dalam ilmu-ilmu dikatakan tasawuf tadi. Tapi kalau kita tidak mempelajari, bimbang, kita tak dapat follow, ikut perintah yang disuruh, dan kita tak dapat jauhi perintah yang betul larangan. Kenapa? Kita tidak belajar dan tidak mempelajari dengan betul. Sebab tu dia katakan hendaklah kita duduk mempelajari dengan betul. Faham sungguh-sungguh macam mana nak buat kebaikan. Kalau dikatakan tawakal ni macam mana? Tawakal ni ada 3 rukun. Apa rukun tawakal tu? Tauhid, penyerahan, lepas tu kerja buat. Ada formula-formula dia yang diberi oleh ulama' dalam kitab Penawar Bagi Hati dan juga kitab-kitab lain, supaya kita faham apa yang dikatakan tawakal seperti mana yang disuruh oleh Allah. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak tengok macam mana ulama' terang, macam mana ulama' bahas benda-benda yang baik ni, kita tak tengok. Apa yang paling menakutkan, kita ingat kita buat tapi sebenarnya kita telah silap. Ini yang banyaknya di akhir zaman ni, banyak orang tak utamakan perkara-perkara begini. Mereka hanya kadang-kadang kita tak nak menanti waktu lapang. Waktu lapang baru kita buat, waktu tak lapang kita tak belajar. Akhirnya kita tertipu dengan perkara ni. Kenapa mereka tidak sungguh-sungguh? Sebab mereka tak nampak. Mintalah dengan Allah supaya Allah beri kita hati yang benar-benar faham akan pentingnya untuk ilmu. Mintalah dengan Allah supaya Allah beri kita hati yang benar-benar takut, bimbang. Tanpa ilmu, bimbang, amalan kita tidak diterima, kerana syarat untuk diterima amal itu syarat sah. Contohnya dalam solat, hendaklah dia mengetahui akan kaifiat solat. Kaifiat ni maknanya cara-cara. Lepas tu ulama' dulu, guru-guru sebut ni kaifiat ni apa? Kalau bab solat, dia kena tahu syarat, dia kena tahu rukun, dan dia kena tahu perkara membatalkan. Sebab tu kita kena duduk dalam pengajian. Memenuhi syarat apa? Memenuhi syarat orang-orang yang menjalan-jalan akhirat. Ulama' ni, Imam Ghazali ni, dia cakap dalam kitab Ayyuhal Walad ni, dalam nasihat ke-13 ni, dia cakap 4 syarat ni tadi. Yang nombor 4 adalah dia mempelajari ilmu syariah, dan juga dikatakan mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat. Jadi salah satu perkara untuk menjamin kita selamat ini, kita mesti ada ilmu. Kenapa? Dengan amal, dengan ilmu, kita boleh amal dengan betul, kita boleh buat perkara ibadah dengan betul, kita boleh jauhi larangan dengan betul. Kenapa? Kita ada sandaran yang kita boleh buat, kita ada sandaran yang kita boleh beri tumpuan dan perhatian dan pastikan amalan ini sah dan diterima oleh Allah. Dengan rahmat dia, Allah terima, dan Allah beri kita pahala untuk kita bawa pulang, dan moga-moga dengan rahmatnya pahala ini nantilah akan menyelamat kita dalam menuju satu kehidupan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih kekal, yang sangat kekal nanti. Itulah nama dia, menjalani kehidupan akhirat. Okey, sedikit panduan tu moga dapat kita ambil beri perhatian. Jangan ikut kebanyakan orang yang sekarang ni tak berapa peduli pasal ilmu pendoain. Tapi kita mesti ada pegangan kita sendiri, kita mesti ada faham kita sendiri, kita mesti ada keseluruhan kita sendiri, cakap dengan diri kita yang kematian ini akan datang bila-bila. Kalau kita tak bersiap sedia, kalau kita tak bersungguh-sungguh, bimbang dan sangat bimbang nanti, dunia yang mengamin ini selalunya dia sangat-sangat melalaikan. Dan bila dia melalaikan, bila kita duduk muhasabah dan cek semak diri kita, kita tengok amal kita banyaknya goyang, banyaknya tak betul, banyaknya tak faham. Bila kita tanya diri kita, banyaknya kita tak tahu. Jadi perlulah bertindak supaya kita ni dimasuk dalam golongan-golongan dikatakan orang salik. Apa tadi orang salik? Orang yang sedang menjalani kehidupan di akhirat.
orang yang senang menjalani kehidupan di akhirat. Okey, cukuplah rakaman ni. Moga-moga ada manfaat. Saya diminta untuk merakam dalam masa 30 minit. Moga Allah beri kita faham dan diberi kita kekuatan untuk beramal. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa bihi wallahu alam. Ampun maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.